Okey, kita perhatikan contoh yang pertama. Alright, katakan diberikan X campur 1, X power of 2 tolakkan dengan 3X campur 2 dx. Now, sekarang kita nak selesaikan integration ini dengan menggunakan partial fraction. So, apa yang berlaku dekat sini? Kalau you tengok, kita kena perhatikan pada bahagian numerator dan juga denominator. Kuasa tertinggi bagi X pada numerator, kuasa tertinggi bagi X pada bahagian denominator. Dalam kes yang ini, kuasa tertinggi bagi X untuk numerator adalah 1 dan kuasa tertinggi bagi denominator adalah 2. Maksudnya sekarang, ini memenuhi kehendak dalam syarat yang pertama, iaitu kuasa numerator lebih kecil daripada kuasa denominator. So maksudnya persamaan yang ini kalau kita nak selesaikan dengan menggunakan partial fraction, alright, ianya adalah dalam kategori proper fraction. So kita boleh selesaikan terus tanpa melakukan long division. Alright, ini adalah cara saya. Alright, saya akan lakukan langkah-langkah yang ini. Langkah yang pertama, disebabkan saya nak tukar X campur 1 divide by X square tolak 3X campur 2 ini kepada partial fraction. So apa yang saya buat, saya hanya ambil bahagian yang ini sahaja, right, this one. Okay, bahagian yang ini saya bawa pada langkah yang pertama dan saya factorizekan pada bahagian denominator. Numerator kekalkan. Okay, so sebab saya nak sekarang saya nak dapatkan partial fraction untuk X campur 1 divide by X square tolak 3X campur 2. Right, setelah kita lakukan factorization, apa yang kita dapat adalah X campur 1. Kita hanya factorizekan bahagian denominator, so kita akan dapat X tolak 2, X tolak 1. Right, X tolak 2 dengan X tolak 1 yang ini, okay, kalau kita dapatkan partial fraction dia, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi begini. A over X tolak 1, komponen yang kedua adalah X tolak 2, komponen yang kedua adalah X tolak 1, iaitu komponen B. So, persamaan ini, A over X tolak 2 campur B over X tolak 1, kalau you perhatikan, ianya adalah bersamaan nilai dengan X campur 1, X tolak 2, X tolak 1. Alright, faktor yang ini. Faktor yang ini, desmi yang ini, sekarang bersamaan nilai dengan X campur 1, X square tolak 3X campurkan dengan 2. Maksud dia sekarang, A over X tolak 2, partial fraction yang ini, campurkan dengan B over X tolak 1, this is partial fraction dia, adalah bersamaan nilai dengan yang ini. Alright, X campur 1 divide by X square tolak 3X campurkan dengan 2, yang mana yang ini adalah merupakan soalan. Maksud dia sekarang, soalan yang ini, alright, adalah bersamaan nilai dengan this one. A over X tolak 2 campur B over X tolak 1. So, persamaan asal kita, okay, soalan asal kita ada bersamaan dengan partial fraction yang ini. So, langkah yang seterusnya kita kena dapatkan nilai A dan juga nilai B. Kena ingat persamaan asal ini adalah proper fraction kerana kuasa tertinggi bagi X pada numerator adalah lebih kecil daripada kuasa tertinggi bagi denominator. Alright, so langkah seterusnya kita nak dapatkan A dan juga B. Okay, kita kena simplifykan terlebih dahulu partial fraction kita. Alright, this is left hand side, ini adalah right hand side. So, pada langkah yang ketiga, apa yang saya nak lakukan? Okay, saya nak lakukan cancellation untuk denominator bagi left hand side ini, iaitu X tolak 2, X tolak 1. So, in order untuk saya cancel X tolak 2, X tolak 1, menjadikan hanya tinggal X campur 1 sahaja. Alright, so apa yang saya buat di sini, saya kena darabkan dengan X tolak 2, X tolak 1 over 1. Alright, left hand side. Selepas saya darabkan dengan X tolak 2, X tolak 1, saya lakukan cancellation. See, dekat sini. So, setelah saya lakukan cancellation, apa yang tinggal hanyalah X campur 1 sahaja pada langkah yang keempat. Kalau kita darabkan pada left hand side dengan X tolak 2, X tolak 1, so that means pada right hand side, pada sebelah sini, kedua-dua komponen A dan juga B ini juga kita kena darabkan dengan X tolak 2, X tolak 1.
Dalam kes ini yang pertama, A over X tolak 2 darabkan dengan X tolak 2 X tolak 1. Lakukan cancellation, apa yang tinggal hanyalah X tolak 1. X tolak 1 darabkan dengan A adalah A X tolak 1. Komponen yang kedua iaitu B over X tolak 1 juga kena darabkan dengan X tolak 2 X tolak 1. Lakukan cancellation, so apa yang tinggal hanyalah B dan juga X tolak 2. Right. Daripada langkah yang keempat yang ini, right, setelah kita lakukan simplification pada bahagian left hand side, right, dan juga right hand side, kita dapati bahawa nilai X yang pertama kita adalah 1 dan nilai X yang kedua kita adalah, iaitu X2 adalah bersamaan dengan nilai 2. Alright. So, X1 dan X2 ini kita perlukan untuk mencari nilai A dan juga nilai B. So, itu pergi kepada langkah yang seterusnya. Right. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, ini adalah langkah yang kelima. When X1 equal to 1 dan juga when X2 equal to 2. Masukkan nilai 1, X1 equal to 1 dan X2 equal to 2 ke dalam langkah yang keempat. Right. Ini adalah langkah yang keempat, iaitu bahagian yang ini. Okay. So, setelah kita masukkan nilai, kita dapati bahawa, kalau tengok dekat sini 1 ni yang masuk ke sini, 1 campur 1 equal to 2. Alright. 1 tolak 1 sama dengan 0, darabkan dengan A sama dengan 0. 1 tolak negatif 2 is negatif 1. Darabkan dengan B is negatif B. So, positif B is equal to negatif 2. Alright. Proses yang sama juga dilakukan. Alright. Masukkan ke dalam langkah yang keempat. Okay. Dengan X2 equal to 2 dan you akan dapati bahawa persamaan you all akan dapat nilai A equal to 3. So, sekarang kita sudah dapat nilai B, kita sudah dapat nilai A. Alright. Masukkan semula ke dalam persamaan yang tadi. This one. Alright. Masukkan ke sini. Tak perlu masukkan ke sini. Terus masukkan ke sini sebab kita nak dapatkan nilai yang ini. Okay. Nilai yang ini, soalan yang asal adalah bersamaan dengan partial fraction this one. That's why nilai A dan juga B just terus masukkan ke dalam partial fraction kita. Alright. So, ini adalah partial fraction kita dan ini adalah nilai A dan juga nilai B. Alright. So, partial fraction, this is partial fraction yang telah dimasukkan nilai A dan B. Partial fraction yang ini adalah bersamaan nilai dengan soalan kita. Alright, soalan kita yang tadi yang asal. Okay, so that means soalan kita yang asal is equal to 3 over X tolakkan dengan 2 campurkan dengan negatif 2 over X tolakkan dengan 1. So, kalau kita letakkan integration process, so dia akan jadi begini. Alright, bahagian yang pertama, this one. Integration of 3 over X minus 2 dx plus bahagian yang kedua, integration of negative 2 over X minus 1 dx. So, kalau saya prefer untuk keluarkan bahagian constant keluar daripada integration process. Saya hanya biarkan X sahaja dekat sini because kita nak integratekan terhadap X. This one juga sama, saya keluarkan. So, sekarang kita boleh nampak yang constant ni hanya bertindak sebagai pendarab pada akhir proses nanti. So, yang kita nak selesaikan hanya yang ini dengan yang ini sahaja. So, dengan andaian you sudah mahir menggunakan log, so bila kita integratekan 1 over X minus 2, you all akan dapat jawapan dia adalah ln X tolakkan dengan 2. So, see, dekat sini 3 bertindak sebagai multiplier sahaja. Okay. Negatif 2 darabkan dengan positif akan jadi negatif 2. 1 per X tolak 1, kalau kita integratekan, kita akan dapat ln X tolak 1, darabkan dengan negatif 2, so dia akan jadi negatif 2 ln X tolakkan dengan 1. Jangan lupa campurkan dengan C. Alright, because ini adalah indefinite integral. So, ini adalah jawapan akhir yang sepatutnya you all dapat. Okay, untuk recap, partial fraction yang ini adalah partial fraction yang telah you all masukkan nilai dia. Asal dia daripada this one.
Daripada mana datang dia partial fraction A over X tolak 2 campur B over X tolak 1? Datangnya daripada persamaan asal yang ini, alright, yang mana persamaan asal yang ini telah kita lakukan factorization pada bahagian denominator. Setelah kita lakukan factorization pada bahagian denominator untuk soalan yang asal di soalan, okay, apa yang kita akan buat, kita akan jadikan persamaan di soalan X campur 1 X tolak 2 X tolak 1 yang ini yang telah kita factorize, kita jadikan dia sebagai partial fraction. Masalah dia sekarang, partial fraction tidak ada nilai A, tidak ada nilai B. So kita kena cari. Dengan cara mana? Kita simplifykan persamaan, jadikan left hand side hanya numerator saja yang wujud. So that means kita kena lakukan pendarapan. Okay? Dan seterusnya kita akan dapat nilai X1 dan kita akan dapat nilai X2. Masukkan X1 dengan X2 ini ke dalam, kalau untuk contoh yang ini, masukkan ke dalam langkah yang keempat this one, so you akan dapat nilai bagi A dan juga B. So masukkan semula ke dalam persamaan partial fraction, by then barulah kita boleh lakukan integration. Okay, kebiasaannya ianya akan menjadi ln. Alright, so you kena pandai lah macam mana cara you nak lakukan integration ini. Gunakan substitution technique.